Malam ni kita nak tengok surah At-Tin yang berada pada susunan yang ke-95 daripada 114 buah surah. Surah At-Tin yang kita nak tengok pada malam ini, Masya-Allah tabarakallah, adalah daripada beberapa penjelasan yang nak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pertanyaan manusia tentang tujuan dan matlamat di dalam hidup ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana waftah lana abwaab rahmatik. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah kami dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Amin ya rabbal alamin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini kita bersama-sama dapat bertemu berjumpa di malam yang kedua daripada Rabi'il Awal 1444 Hijrah, atas kuliah maghrib ganti daripada Ustaz Bakhtiar yang sepatutnya hadir, namun atas keuzuran beliau, maka pada malam ini saya menggantikan tempatnya dan kita nak menyemak daripada juzuk yang ke-30 surah At-Tin. Malam ni kita nak tengok surah At-Tin yang berada pada susunan yang ke-95 daripada 114 buah surah. Surah At-Tin yang kita nak tengok pada malam ini, Masya-Allah tabarakallah, adalah daripada beberapa penjelasan yang nak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pertanyaan manusia tentang tujuan dan matlamat di dalam hidup ini. Maka kita semua, bahkan saya termasuk, pasti dan tidak akan dapat tahu tentang tujuan dan matlamat dalam hidup melainkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan itu surah At-Tin mempunyai jawapan yang sangat besar dan amat hebat. Sebelum daripada mana kita memasuki perbahasan perbincangan ini, terlebih dahulu kita tengok dan lihat, kita dengar bacaan surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Pemohon perlindungan kita semua kepada Allah daripada syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah ini kita akan lihat daripada ayat pertama, 2 dan 3.
Di dalam ayat yang pertama, baik 2 dan 3, kalau kita melihat di awal-awal sebutan setiap ayat itu, terdapat beberapa huruf yang dimulai dengan waw. Adapun huruf waw di situ merujuk di sisi para ulama Al-Quran ataupun ahli bahasa Arab, waw itu merujuk kepada dipanggil wawul qasam ataupun wawul muqsam, yang bermaksud waw yang disandarkan kepada istilah untuk menyatakan persumpahan. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan bersumpah demi buah yang bernama tin dan buah yang bernama zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota yang aman. Sekali lagi diberitahu kepada kita bahawasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala membuat kenyataan sumpah terhadap penciptaan dan kejadian dan beberapa pemberitahuan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dan juga disampaikan kepada kita adalah sama sekali tidak salah. Adapun di sisi kita untuk membuat sumpah terhadap ciptaan Allah tidak dibenarkan. Jadi sebaliknya pula. Kalau kita nak bersumpah hanya dengan 3 kalimat. Apa dia? Wallahi, wabillahi, watallahi. Habis. Jelas? Aduh. Dan tidak disuruh angkat tangan pun. Yang tu Piramli punya style. Tidak disuruh angkat tangan. tak angkat tangan pun betul. Dan special sikit kita orang Melayu ni, dia yang tadi itu dia sebutlah. Tapi dia ada tambah sikit. Dia kata sumpah wallah. Itu pun tidak ada dalam suruhan agama. Jelas? Habis. Kembali kita kepada ayat yang pertama. Disebut pada ayat yang pertama ada 2 perkara, iaitu merujuk demi buah yang bernama tin, dan yang keduanya demi buah yang bernama zaitun. Di sisi ulama Al-Quran, mereka membuat beberapa penilaian yang lebih luas. Antaranya disebut dalam tafsirul Quran Al-Azim bahawa Allah bukan sekadar nak mengajak kepada kita melihat sekadar maksud makna zahir ayat kepada buah tin itu semata-mata, tetapi mereka membuat beberapa penilaian, membuat beberapa pengkajian, mengatakan daripada mana datang asal-usulnya buah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Para ulama tafsirul Quran dan beberapa pengkaji sejarah menyatakan buah ini datang berasal daripada negara Damsyik. Ketika mana wujud manusia-manusia awal, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Yunus dan zaman Nabi Nuh alaihi salam, zaman Nabi Idris alaihi salam. Ini antara manusia-manusia awal. Maka buah tin itu bukan sekadar buah, tapi ia disandarkan kepada tempat. Maka bila disemak tempat-tempat yang berkenaan, ada hadir dan datangnya khususnya Nabi Allah Nuh AS. Satu. Yang kedua, disebut buah zaitun. Sama seperti mana tadi, baik buah tin dan buah zaitun punya keistimewaan, kelazatan, kebaikan dari sudut khasiat dan juga manfaat. Namun mereka melihat dari sudut asal, daripada mana datang buah ini muncul. Dikatakan ia muncul daripada negara Palestin, ataupun lebih tepat di Baitul Maqdis, ataupun lebih lagi juga nak ditumpukan kepada Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa alaihi salam. Itu 2 benda dalam satu ayat. Yang kedua, ayat yang kedua merujuk kepada sebuah tempat yang disumpah oleh Allah. Kalau dinyatakan di sini, disebut dalam terjemahannya Bukit Sinai. Ada yang menyatakan ia adalah seperti banjaran. Ada juga yang meletakkan seperti sebuah gunung, sebab dia adalah sebuah tempat yang amat besar. Siapa yang dah pernah sampai ke Kairo,
Mesir, daripada Qahirah tu naik kenderaan lebih kurang 5 ke 6 jam nak sampai ke Bukit Sinai ni. Kalau di situ signboard dia tulis Saint Catherine. Tu. Jadi di sana ada sebuah bukit, bawah tu ada macam gua. Mereka buat 3 tempat ibadat. Untuk bahagian orang Yahudi, untuk bahagian Nasrani, satu lagi orang Islam. Dalam satu ruangan yang dibahagi-bahagikan. Subhanallah. Sebab ketiga-tiga agama ni menerima dan mempercayai di bukit tersebut Nabi Musa AS telah bermunajat dan dapat menerima wahyu, boleh bercakap-cakap secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, demi kota yang aman. Sebagaimana tadi kita tengok ayat pertama, ayat kedua, dah berapa orang Nabi dan Rasul kita sebut tuan? Dah 3 dah. Masuk kepada ayat yang ketiga ni pula, apabila merujuk kepada tempat, maka samalah para ulama membuat kajian dan pencarian kota mana yang Allah buat suatu sumpah sampai lihat dia sebagai sebuah tempat yang aman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ia adalah merujuk sebuah tempat yang pada suatu ketika dahulu tak ada siapa pun manusia datang dan berkampung dan wujud. Ada pernah berlaku sejak zaman daripada Nabi Adam dan Hawa, tapi sejarah itu dah jauh ditinggalkan orang. Ketika mana Nabi Ibrahim AS yang daripada Palestin, maka duduklah mereka bersama, dalam keluarga itu ada Sarah. Maka daripada Hajar lahirnya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut dalam ayat Al-Quran, bahawa terasa dan berasa Sarah menyatakan, wahai Ibrahim, bawalah keluar isterimu Hajar dan Ismail ini. Aku rasa aku tak boleh duduk sekali dalam satu rumah yang macam ni. Tapi dalam masa yang sama, Allah juga memang menyuruh Nabi Ibrahim keluar. Cuma situasi nak keluar tu, nak beritahu apa? Ini. Datang pula dengan apa? Ketidakpersetujuan oleh Sarah, maka mudahlah urusan tu. Walaupun dari satu sudut mungkin kita akan fikir macam-macam. Apa antaranya? Agaknya orang duk poligami ni tak boleh duduk sekali kot. Itu kita punya perasaan, betul ke Haji? Siapa poligami di sini? Kalau dia boleh duduk satu rumah dengan 2 isteri, 3 isteri, itu memang dahsyat lah. Itu contoh mudah kan? Maka akhirnya Nabi Ibrahim keluar dengan Hajar dan Ismail menuju ke sebuah tempat yang tak tahu mana. Hanya menurut petunjuk Allah dan arahan Allah untuk berhenti. Maka sampailah di sebuah tempat yang tandus, kering kontang, tak ada bukit, tak ada air, tak ada orang. Di mana? Itulah pada waktu itu tak ada nama lagi lah. Dalam arti kata istilah ni tak ada nama. Sampailah di sini. Inilah tempat tinggal kita. Inilah kawasan yang kita nak membina penempatan. Ia memakan masa yang terlalu lama, muslimin yang dirahmati Allah. Maka begitulah keadaan dia apabila Nabi Ibrahim meninggalkan 2 orang waris dia, isteri dia Hajar dan Ismail. Maka takdir Allah, datanglah satu suku kaum yang buat perdagangan di antara Yasrib menuju ke Yaman. Lalu ke kawasan tu nampak ada orang. Tempat pun lebih kurang. Masya Allah. Mereka pun tengok ada penempatan, mereka pun berhenti singgah duduk. Tapi jenis-jenis air apa semua ni tak ada. Di sinilah mukjizat, di sinilah berbagai macam kisah-kisah berlaku dan terjadi yang cukup amat hebat. Maka kota yang aman itu diistilahkan kepada Lembah Bakkah. Atau kalau nama-nama di peringkat awal. Macam mana munculnya Mekah ini, dia datang kemudian. Selepas zaman Nabi Muhammad SAW.
Wallahu ta'ala bissawab. Dan begitulah ada dua orang Nabi dan juga Rasul yang Allah izin duduk di situ. Maka kata Allah, demi kota yang aman, apabila ada manusia-manusia yang mengakui la ilaha illallah, maka tempat itu aman. Itu di sisi Allah. Walaupun di sisi kita melihat pelbagai macam kelang kabut, huru-hara manusia, di sisi Allah Mekah tempat yang tetap aman. Maksudnya manusia seberapa yang boleh kena berusaha melakukan dakwah, menyampaikan seruan, ajakan supaya nak ajak orang ni aman. Aman-aman di sisi Allah ini ialah apabila manusia dapat berada di bawah iman dan akidah yang satu. Siapa yang nak buat kerja ni tuan-tuan? Semua orang terlibat. Kalau Nabi dan Rasul ada, memang aktiviti kita sangat-sangat terhad dan banyak. Maka oleh kerana kita duduk di zaman Nabi tak berapa nak ada, dan tinggalan mereka ini hanyalah merupakan pewarisan, maka kita ikut atas kadar kemampuan kita. Maka di mana orang itu ada keinginan, kemahuan dan kekuatan, orang itulah yang membuat dan melakukan. Ada pihak yang duduk bersama-sama dengan kita, dia hanya melihat dan memerhatikan. Ada pihak yang juga duduk bersama-sama dengan kita, dia nak cari jalan macam mana nak halang dan merosak serta meruntuhkan. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu kita lepas solat duk memohon minta kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha selamat sejahtera. Daripada Engkaulah keselamatan, keamanan dan kesejahteraan. Kembali kami balik pun ya Allah nak dalam selamat, aman dan sejahtera. Wahai Allah, hidupkanlah kami dalam keamanan, matikanlah kami dalam keamanan, keselamatan dan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Darussalam. Contoh bayangkan perkataan itu diungkap dan diucap oleh seorang pembesar negara, sultan dan raja. Ia diucap oleh menteri-menteri. Ia diucap oleh pimpinan-pimpinan. Ia diungkap oleh para ahli ilmuwan. Ia disebut oleh para ibu dan ayah. Ia diucapkan dan dilafazkan oleh anak-anak kita. Macam mana Allah dengar benda tu? Weh, pasti hebat tuan. Tapi ada orang tak mau sebut benda tu. Dan kita pun tak tahu sebab apa dia tak mau sebut. Ada orang meninggalkan ungkapan dan ucapan tersebut. Sekurang-kurangnya kelang kabut kita macam mana pun lepas solat ni, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian disambung dengan ayatul kursi. Itu sangat terlalu basic dan ringkas. Kalau itu pun tak ada, kita tak tahu sejauh mana apa yang ada dalam hati, pemikiran kita semua. Wal'iyazubillah min zalik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebut pula pada ayat yang keempat dan kelima. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian manusia yang elok dan baik itu kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni merujuk kepada api neraka. Menurut Imam Mujahid, Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Zaid menyatakan bahawasanya manusia memang diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Ada beberapa keadaan manusia. Yang pertama, manusia itu elok rupa paras luarnya, cantik dalamannya. Cantik dalaman ni maksudnya ada nafsu, ada akal, ada hati, ada perasaan. Aduh, luar ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki tak ada cacat cela apa. Rupa bentuk macam-macam masing-masing. Yang kedua, satu kumpulan yang daripada ujung rambut sampai ujung kaki elok.
tapi ada satu tempat tak berapa baik. Matanya tak boleh melihat. Buta lah orang kata. Tapi dalamnya elok. Ada hati, ada perasaan, ada akal, ada nafsu. Cukup lengkap. Ni. Yang ketiga, ada kumpulan yang daripada ujung rambut sampai ujung kaki elok. Boleh melihat. Tapi telinga dengan mulut tak boleh mendengar dan bercakap. Tapi dalamnya, hatinya elok, nafsunya ada, akal perasaannya pun ada bersama-sama. Itu juga dikatakan sempurna. Subhanallah. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ketiga-tiga golongan itu tadi, baik daripada kalangan para sahabat dan para tabi'in, sebagaimana Imam Ibn Abbas dan Ikrimah menyatakan, oleh kerana manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang amat baik, lalu mereka tak menggunakan sebaik-baiknya peluang, lalu akhirnya mereka sendiri yang menjatuhkannya kepada masalah dan segala macam ujian dan cubaan yang tak mampu mereka tempuh. Baik, kita faham kalau golongan yang sempurna luar dan dalam. Ada pihak yang, ialah kita pun tak pernah alami, tuan-tuan, kita tak tahu. Ada tak ada jemaah dalam masjid kita ni orang mata buta? Angkat tangan? Tak ada kan? Kalau kita ada peluang sekali, kita pergi ke Brickfield. Di sana ada Malaysian Association of Blind. Saya pernah dijemput hadir di sana, Brickfield. Tempat untuk mengajar kemahiran hidup untuk mereka ni. Jadi waktu diajak tu, saya ingat lagi, tapi masa tu tak ada ni Waze, location apa semua. Hadir pergi, dijemput untuk program agama. Bila kita sampai kat KL Central tu, kata, encik saya dah sampai sini. Ustaz nampak tak ada bangunan ini? Ustaz masuk kanan, ustaz pergi kiri, nanti ustaz akan nampak satu bangunan warna putih besar. Jadi bila kita sampai, parking kenderaan, nampak ada security guard. Saya tanya, bang, siapa yang hubungi saya? Ni dia ada dekat sebelah saya. Itu ustaz sampai dah? Ya, sampai. Rupanya orang yang saya hubungi tu, yang dia pandu jalan tu, mata dia buta. Jadi macam mana dia boleh arah pula? Ustaz jalan terus, nampak bangunan ni, nampak bangunan tu, masuk sini. Padahal kita bawa kereta. Itu satu contoh. Kita kata tak apalah, mungkin itu tempat dia dah tahu. Kemudian kita kata, tuan, kat mana program kita? Ustaz ikut saya. Saya ikut orang buta, pergi ke dewan program. Bila masuk dalam dewan program tu, dah ramai dah ada menanti menunggu, baik lelaki dan perempuan. Walaupun mata mereka buta, mereka tak duduk bercampur aduk. Patutnya tak nampak ni, kira duduk bercampur aduk lah kan. Presiden buta, timbalan presiden buta, SU buta, semua mata buta belaka. Jadi saya kata, nak ceramah apa kat dia orang ni? Kita kata, Masya Allah, tahniah lah tuan-tuan dan perempuan. Walaupun mata tuan-tuan dan perempuan Allah tak bagi nampak, tapi hati dan diri tuan-tuan dapat berada di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan ni orang-orang yang Allah bagi kelebihan-kelebihan yang mungkin tak ada kepada kelebihan orang yang mata celik. Tuan-tuan ingat tak dalam surah Abasa, ada dinyatakan oleh Allah tentang pengiktirafan oleh Allah kepada satu orang mata buta yang nak mendengar ajaran agama daripada Nabi, tetapi waktu itu Nabi Muhammad menunjukkan sikap kurang suka dan Allah menegur Rasulullah SAW. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Kita kata, tuan-tuan, bersabarlah untuk satu keadaan dan masa yang Allah bagi dan beri ini. Ini ujian yang nak kata apa pun kita pun tak tahu. Tuan-tuan nak cakap apa tuan-tuan bila dah berdepan dengan mereka ini? Hanya saja kita kata, tuan-tuan dan perempuan yang mata tak nampak ni pernah tengok tak cerita ibu mertuaku? Dia kata pernah. Dia kata, kata mata buta masa bila tengok? Tak, kami dengar. Kalau dengar tu betul. Satu orang yang mata celik, apabila dirinya kecewa, merana,
sampai duk menangis setiap hari. Akhirnya mata dia jadi buta. Bukan setakat buta, dia tukar nama kepada Osman Jailani, peniup saksofon buta. Itu contoh. Bila dia sampai nak buat kerja apa pun dah tak boleh, dia keluar daripada rumah tu meraba-raba. Sebab dia tak pernah hidup dalam keadaan tak nampak. Mujur dijumpai oleh Mami. Mami lah yang menyelamatkan dia. Kan. Bila dah duduk dengan Mami ni, Kasim, Cik Osman ni duk dengar. Ada satu orang perempuan duk menangis. Siapa tu Mami? Itu anak Mami, Combi nama dia. Tu. Kenapa Combi duk kerja menangis ni? Sebab dia baru suaminya meninggal dunia. Boleh bawa saya pergi jumpa ni anak Mami. Ini tak apa elok sikit lah. Mami pun bawa. Mana boleh. Satu orang lelaki walaupun mata buta pergi jumpa dengan anak perempuan orang. Lepas tu tinggal berdua-duaan pula. Oh, itu pun tak senonoh yang tu. Abang Osman pun dahulu ada isteri, tapi isteri meninggal. Apa dia? Barang yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang meracun diri. Oh tu, subhanallah. Satu tuan-tuan. Yang keduanya, ada orang yang Allah SWT uji, mereka ini mata boleh nampak, telinga tak dengar, mulut tak boleh bercakap. Orang bisu lah. Kalau tadi kepada orang mata buta, hukumnya sama, tak ada apa beza. Kalau mereka nak baca Quran, mereka kena berusaha dengan meraba-raba. Sebab mereka mencari rezeki, tahu cara begitu. Itulah mereka kena buat. Kepada orang yang pekak dan bisu, hukumnya pun sama. Cuma kepada mereka ini ada sedikit keterbatasan. Sebab bila tak dengar ni tuan-tuan, dia banyak ujian. Tetapi kepada mereka yang nak mencari makan rezeki dalam hidup terpaksa guna bahasa isyarat, maka begitulah juga yang mereka kena buat dalam nak mencari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini telah banyak diwujudkan dan diadakan. Ini bermakna ketiga-tiga golongan ini masing-masing tidak terlepas. Sebab itu Allah SWT kata tadi apa? Kami mencipta manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Walaupun di sisi manusia ada menyebut dan mengatakan tak elok. Di sisi Allah elok. Kalau dia guna pakai dengan baik. Kalau dia mata celik, telinga dengar, mulut boleh cakap, hujung rambut sampai hujung kaki tak ada cacat celah, tapi dia tak terima Al-Quran dan hadis, dia tolak iman dan Islam, di sisi Allah dia dikatakan sebagai apa? Orang yang diletak di tempat yang serendah-rendahnya. Wal'iyyazubillah min zalik. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, bagaimanakah baik orang elok, baik orang ada kekurangan dekat bahagian ni, orang ada kekurangan dekat bahagian situ, apa yang mereka kena buat? Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yakni kecuali orang-orang yang elok rupa paras, yang ada kekurangan tapi sifat dalamannya cantik, beriman kepada Allah. Dan tidak cukup mengerjakan amal yang soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putus. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada ayat usaha daripada setiap diri masing-masing. Ia tidak boleh kepada sesiapa pun menolong dalam bab iman dan Islam. Hanya senya dapat disampai, dapat diseru dan diajak. Tindakan daripada diri kita sendiri. Termasuklah nak berbuat amal. Sebab tu di dalam tafsir Ibnu Kathir menyatakan surah At-Tin bersamaan dengan surah Al-Asr. Kalau kita semak dalam surah Al-Asr ini disebut Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian,
Maka kalau dia elok rupa paras, cantik luar dan dalam, tapi kalau dia tidak ada iman, dia tidak ada amal soleh, dia rugi. Apalagi kalau dia ada kekurangan, dia tak ambil kesempatan meminta tolong kepada orang, rugi juga. Oh, dalam bab ini tuan-tuan, maka sebab tu Allah menyatakan orang yang tak rugi ialah orang yang benar-benar menjaga iman dan amal dan meneruskan dengan nasihat, menasihati supaya mentaati kebenaran. Apa jalannya? Inilah seperti mana kuliah pengajian. Kita mengadakan pengisian maghrib dan subuh, waktu duha dan sebagainya. Ini orang yang memasukkan dalam diri dia watawasau bil haq. Kalau kita tidak ada benda-benda yang macam ni, apa yang boleh menguatkan kita? Apa yang boleh menyokong? Apa yang boleh memberi kepada kita suatu kebaikan dalam hidup? Sebab ilmu ini akan memberi suluh kepada iman dan akidah yang benar. Tak ada siapa boleh tolong siapa, tuan-tuan dan puan. Yang terakhir sekali kata Allah, dan hendaklah terus nasihat menasihati supaya menetapi dalam kesabaran. Baik nak ada iman, baik nak buat amal, memang kena bersabar banyak-banyak. Allahu Akbar. Maka sebab itu dalam hal ini Nabi SAW menyatakan bahawasanya setiap orang akan melalui satu proses yang berlaku dalam diri dan hidupnya. Apabila satu masa dan ketika dia biarkan, dia tak dapat, kemudian satu masa dia sedar. Nabi menyatakan apa? Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda dia biarkan, masa tua baru dia sedar. Baik atau tidak? Baik juga. Masa sihat tak sedar, masa sakit baru sedar. Baik tak baik? Baik juga. Masa kaya tak sedar diri, masa miskin sedar diri. Baik atau tidak? Baik juga. Masa lapang ada, dibiarkan, tak peduli. Masa sibuk baru nak mencari. Baik atau tidak? Baik juga. Cuma ada kekurangan. Dia tak sama lah tuan-tuan, masa muda dengan masa tua. Tenaga, kekuatan, ingatan dan sebagainya. Kita boleh membuat perbezaan. Tapi kalau orang tu nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Seorang yang bernama Tuan Haji Qamaruddin pernah masuk beberapa kali dalam berita harian Cosmo. Dah masuk umur 60. Habis pencen dalam dunia perniagaan. Anak-anak semua maju jaya dalam pelbagai macam bidang yang hebat-hebat. Dia ambil pengajian Islam di OUM. Dapat first degree honor pengajian Islam. Masa umur 65 ambil master. Pun dapat juga master yang terbaik. Masa umur 70 nak ambil PhD. Allah tak izinkan mati. Ini satu benda yang kalau kita mahu dan tak, Allah akan bagi muslim yang dirahmati Allah. Kita berhenti seketika untuk laluan azan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Walaupun kita pernah terlepas beberapa zaman, masa dan waktu, maka janganlah sampai ke tahap yang disebut yang terakhir oleh Nabi, iaitu jika sekiranya kamu tidak sempat pada masa muda, pada masa kaya, pada masa seseorang itu sudah diberi kelebihan, kelapangan, diberi kepadanya kesihatan. Tapi jangan sampai apabila dia dimatikan, dekat-dekat nak mati, dah nazak, baru datang ingatan, keinginan dan kemahuan untuk nak memperbetulkan diri. Wal'iyadzubillah min zalik. Jadi berhimpun kita pada malam ini, ada pelbagai macam golongan umur usia. Maka mereka yang Allah dah bagi sampai 60, 70. Siapa 70? Ada dalam rumah Allah kita malam ni? Tak payah angkat tangan lah, tak apa. 80 ada, 80. 80 pun ada. 90? 90 pun ada. Subhanallah. Yang level-level Queen Elizabeth, tak ada. 96, 97. Yang level apa, Dr. Yusuf Al-Qardawi ada. Ini umur-umur usia yang Allah bagi
sihat walafiat sampai ke tahap diri itu lemah yang amat. Masya Allah. Ni satu keadaan. Maka Nabi SAW kata melalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mana kita muda belia ke, ketika mana kita lanjut umur usia tapi masih diberi kekuatan, maka bacalah doa dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Hadisnya berbunyi, kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Ini 4 doa yang amat penting, baik daripada usia muda belia sampailah lanjut umur usia. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari rasa malas. Malas ni tak tahulah penyakit ke, tabiat ke, apa benda. Dia boleh jadi kat orang muda, dia boleh jadi kat orang tua. Ini. Maka untuk itu, jangan kita biarkan dia menyelubungi diri kita. Oh, habis tuan-tuan. Rasa malas nak ke masjid. Membahaya. Kita pernah diuji dengan wabak COVID. Tak boleh datang ke masjid surau 2 tahun. Apabila dibuka tu pula kena masuk apps. Untuk masjid seperti Al-Falah ni boleh hadir. Masa tu lupa dah saya. 50 orang ke 60 orang. 50 orang dengan macam ni punya kepadatan penduduk. Bila buka apps tu, apa Islam Pro apa benda tak tahu, lupa dah saya. Buka tak dan berapa second, penuh. Zuhur, cara zuhur, asar, cara asar, maghrib. Sampai Nazir kata, mintalah buat penggiliran siapa yang dah dapat subuh, bagilah orang yang untuk zuhur pula. Masa dapat datang masjid tu, Alhamdulillah hari ni dapat semayang di Masjid Al-Falah. Masa tu. Kan apa dekat-dekat ni ada apa nombor. Inilah nombor tempat saya dapat bersolat berjemaah masa tu. Kan sekarang ni tak apa nak ambil dah lah. Lantak engkau lah, kau buka ke kau tutup ke aku tak peduli. Na'udzubillah. Tuan-tuan, kita pernah diuji saat ketika itu begitu. Mohon minta jauh dari rasa malas belajar menuntut ilmu. Kita biar diri kita. Asal nak mengantuk sikit, layan sandar, pejam je mata. Membahaya tuan. Ajar diri ni cubit-cubit tu ke, penampar muka tu ke. Memang setan suka tuan-tuan. Tu. Sebab tu sampai kita nak bangkit bangun pagi pun, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi kata orang yang nak bangkit bangun pagi akan diikat oleh syaitan dengan 3 tali ikatan. Maka dia kena berusaha dengan apa jalan dan keadaan untuk menyedarkan dirinya pada masa waktu sebelum masuk subuh. Apabila dah dia bangkit bangun, celik, sedar, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 tali ikatan syaitan terputus. Dia bangkit bangun pergi menuju ke bilik air, membersihkan diri dia, mengambil wuduk dan sebagainya. Terputus 2 tali ikatan. Yang ketiganya, apabila dia dapat bersolat yang merujuk kepada solat sunat qabliyah ke, solat fardu subuh saja ke, terputus 3 tali ikatan yang diikat oleh syaitan. Masya Allah. Yang kedua, aku mohon minta lindung ya Allah kepadamu dari penyakit lemah hati, lemah semangat, pengecut, penakut. Ini berbahaya. Kita tidak mahu keadaan ini berlanjutan dan berterusan dalam diri dan hidup kita. Aku mohon minta lindung ya Allah daripadamu dari al-haram. Haram ni haramim, bukan ha. Haram ni maksudnya apa? Tua yang sampai ke tahap melemahkan diri. Na'udzubillah. Kalau kita nak tua tu macam mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan bacalah sidang Bayu Tata diri dia.
menulis, mengarang, membincangkan, seolah-olah diperkatakan oleh seluruh ulama dunia ni, dengan dia punya level dia tu, boleh ada satu mazhab baru. Bukanlah boleh, nak tunjuk dia punya apa, keupayaan dia tu. Masya Allah. Kalau dibenarkan ada mazhab baru, dia tu boleh jadi satu orang figure yang selepas ni apa, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Subhanallah. 4 sekolah tu yang hebat-hebat ada lagi, cuma kurang terkenal. Sampai ke usia tua masih lagi nak berkarya, penuh dalam rumah, dalam bilik perpustakaan, dekat meja ni buku bacaan, laptop untuk nak mengarang. Yang terakhir sekali, mohon minta lindung kepada Allah daripada penyakit bakhil, kikir, kedekut. Maka keempat-empat doa tadi adalah amat penting kepada kita. Akhirnya Allah kata, fama yukazzibuka ba'du biddin. Apakah lagi perkara yang menyebabkan kamu nak mendustakan hari akhirat sebagai pembalasan setelah datangnya keterangan oleh para nabi dan rasul? Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya apabila kamu balik kembali menghadap kepada dia, sebagaimana kata Syekh As-Sa'di bahwasanya Allah tidak akan membiarkan manusia hidup di atas dunia ini tanpa mahu menuruti titah perintahnya dan melakukan perkara yang dilarang olehnya. Tak mungkin Allah akan membiarkan kita, sebab di sisi Allah ada pahala yang nak dibagi, ada dosa yang diperingatkan. Dengan itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Mudah-mudahan baik di sisi Allah dengan apa yang telah kita perkatakan. Dengan itu mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.